Manifesto ini merupakan janji kita, Badan Perhubungan PAS Negeri Terengganu. Jika sekiranya kita memerintah Negeri Terengganu selepas PRU kali yang ke-13 nanti, yang insya-Allah akan diumumkan pada bila-bila masa. Jadi apakah tawaran kita kepada rakyat? Rakyat ingin tahu kepimpinan yang ada insya-Allah yang akan memerintah akan datang, yang akan memimpin Negeri Terengganu khususnya. Apakah tawaran kepada rakyat? Apakah rakyat dapat apabila menyokong perubahan yang akan kita bawa ini insya-Allah. Jadi hari ini merupakan manifesto yang kita telah rangka siap, yang melibatkan semua jabatan-jabatan, portfolio dan sebagainya, ruang-ruang sebagai sebuah kerajaan yang dikatakan government inventing insya-Allah. Persoalannya adalah apakah persiapan kita bagi menjayakan pilihan raya yang akan diadakan tidak berapa lama lagi insya-Allah. Bagi kita yang penting, kita sudah mempersiapkan kerangka bagi memerintah Negeri Terengganu ini. Cuma pada malam ini insya-Allah kita memberi satu gambaran secara umum dan juga beberapa tawaran-tawaran. 10 bau ni yang kita telah sebut janji manifesto kita, dan insya-Allah pada malam ini kita akan menawarkan, kita akan menambah 10 manifesto baru yang insya-Allah kita merasakan ianya merupakan hasrat kehendak rakyat Negeri Terengganu Darul Iman insya-Allah. Manifesto kita bertemakan Terengganu maju, Islam berdaulat, negeri berkebajikan. Dan insya-Allah inilah merupakan jawapan kepada hasrat rakyat yang menanti dua penggal, menanti kejatuhan UMNO Barisan Nasional. Dan insya-Allah inilah tema kita yang kita rasakan lebih baik mencakupi tuntutan kehendak bukan hanya manusia tetapi juga apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendaulatkan Islam dan juga untuk memajukan negeri Terengganu Darul Iman ini. Dan insya-Allah pulangan itu akan kembali kepada seluruh rakyat yang mendiami negeri Terengganu Darul Iman insya-Allah. Suka saya menggambarkan sedikit latar belakang negeri Terengganu Darul Iman. Keluasan kita negeri Terengganu ni, mungkin kadang-kadang kita rakyat Terengganu mah tak tahu luas mana. Sebab kita duk tengok rumah kita ya. Sebenarnya Terengganu mempunyai keluasan 1.29 juta hektar. Maknanya lebih daripada 3,000 juta ekar yang kita rasa mampu menampung keseluruhan rakyat kita. Dan penduduk kita yang terkini adalah 1.16 juta. Baru mencecah 1 juta dan 1.16 juta orang. Dan pendapatan yang pernah diperoleh oleh negeri Terengganu Darul Iman, khususnya daripada pendapatan minyak, oil and gas, antaranya adalah 25 bilion setelah daripada 30 tahun kita memerintah. Lihatlah kita tengok negeri Terengganu hasil sebanyak 25 bilion. Inilah yang dapat dikecapi oleh rakyat Terengganu. Kemana pergi bakinya, kemana tirisnya, saudara-saudara tanyalah kepimpinan UMNO Barisan Nasional. Zaman PAS memerintah sempat hanya dibayar royalti sebanyak 400 juta saja. Tetapi alhamdulillah kita berjaya menyelesaikan pemerintahan sehingga kepada tamaknya tempoh pemerintahan negeri Terengganu Darul Iman pada tahun 2004. Dan sekarang ni kalau kita tengok bajet negeri Terengganu yang terakhir yang dibentangkan oleh Mak Said, iaitu 2.25 bilion. Itulah sebenarnya kekayaan yang diperoleh daripada negeri Terengganu Darul Iman. Kalau kita tengok negeri Kelantan, bajet yang dibentangkan oleh kerajaan negeri Kelantan hanya lebih kurang 500 juta setahun. Kita maknanya 4 kali ganda, lebih 4 kali ganda daripada Kelantan. Rakyat Kelantan 1.6 juta. Lebih ramai sikit daripada Terengganu, kita 1.1 juta, rakyat Kelantan 1.6 juta. Dan juga pendapatan ataupun bajet yang dibentangkan oleh kerajaan Selangor sebanyak 1.8 bilion.
lebih kurang daripada Terengganu yang mencecah 2.2 bilion, sedangkan rakyatnya mencecah 4 juta lebih. Pendapatan per kapita, di mana pendapatan per kapita ni merupakan sumber pendapatan dibahagikan kepada bilangan rakyat negeri Terengganu. Jadi negeri Terengganu kita sekarang iaitu statistik tahun 2010, pendapatan per kapita kita 19,225. Sebenarnya pendapatan per kapita kita ni makin turun. Berbanding pada 2008, sebenarnya pendapatan per kapita negeri Terengganu adalah merupakan nombor 3, iaitu 27,140, di bawah Pulau Pinang 27,000 dan juga Kuala Lumpur wilayah persekutuan 36,000. Tetapi 2010 kita ingat kau naik, kau melonjak, tapi kau turun. Bahkan Pulau Pinang, Sarawak dan Selangor, pitah negeri Terengganu ni, di mana Kuala Lumpur 55,000, Pulau Pinang 33,000, Sarawak 33,000 dan Selangor 31,000. Dan Terengganu hanya 19,000 saja. Bahkan Labuan boleh mengatasi per kapita negeri Terengganu yang berjumlah 19,000. Yang negeri bawah pada Terengganu iaitu Sabah 17,000. Macam mana nak mencapai negara maju? Di mana antarabangsa meletakkan pendapatan per kapita RM50,556. Itu merupakan tahap negara maju. Berapa Malaysia sekarang? Kadar Malaysia sekarang hanya berjumlah 26,000 saja. 2020 dianggap sebagai negara maju. Bagaimana tempoh 7 tahun untuk mengangkat kadar per kapita rakyat negara Malaysia kita ini untuk mencecah hampir sekali ganda bagi mencapai tahap negara maju. Jadi kita rasa perkara ni agak mustahil bagi pemimpin UMNO Barisan Nasional. Apatah lagi Idris Jalil kata kalau buat bankrupt, Malaysia ni akan menghadapi suasana bankrupt dengan hutang yang telah makin hampir mencecah, perkara yang menjadi hampir 505 bilion ini. Dan kita tengok kepada keperluan perbelanjaan, bajet untuk kaki tangan, elemen dan juga bayar biaya api dan sebagainya baru 450 juta. Sebab itu kalau UMNO merentah, saudara, kalau kita kuasa kerajaan pusat, UMNO memerintah, setakat ni kita tengok apa yang dibentangkan dalam bajet, sumber yang diperoleh oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional hanya lebih kurang 100 juta saja. Jadi macam mana dia nak bayar gaji 450 juta ni? Dan ini permasalahan yang dihadapi di negeri Terengganu ni sendiri. Yang pertama, pengangguran, di mana pengangguran kita mencecah 4%. Lebih kurang 17,000 rakyat negeri Terengganu ni yang tidak ada peluang pekerjaan. Gejala sosial, kita tengok indeks jenayah 1.5,000 kadar jenayah di Terengganu 1 tahun. Dan bagaimana anak luar nikah? Kita tengok pada tahun 1999 sehingga 2003 ada 574 anak luar nikah. Tapi tahun 2010 mencecah 674 setahun. Jadi hak tu boleh dibanggakan. Terengganu merupakan antara negeri yang melahirkan anak luar nikah yang tertinggi di Malaysia. Sabahlah Mas Ain. Dan kita tengok kemiskinan. Kita ada 15.4%. Di bawah paras kemiskinan yang diletakkan oleh peringkat negara kita, iaitu nombor 2 termiskin di Malaysia. Khususnya miskin tegar, dipanggil miskin tegar. Di bawah pada Sabah. Sabah nombor 1, Terengganu nombor 2. Negeri paling kaya belaka, ada minyak, tapi negeri paling miskin. Dia tengok kuasa beli di Terengganu merupakan masih lagi rendah. Dan pendapatan per kapita yang tertinggi setakat ni adalah 19,000. Itu 16,000 angka 2008, iaitu sekarang ni 19,000. Jadi orang panggil kuasa beli Terengganu ni masih lagi rendah. Dan bahkan kadar barangan di Terengganu kadang-kadang jauh lebih tinggi. Bahkan makanan kadang-kadang lebih tinggi daripada Kuala Lumpur. Dengan pendapatan yang kecil, dengan kos barangan yang tinggi, ini akan masih lagi menyesakkan rakyat negeri Terengganu sendiri. Dan kita tengok FDI ni Foreign Direct Investment, di mana pelaburan luar negeri Terengganu hanya sampai nombor 5 saja, iaitu lebih kurang 3 bilion. Apa-apa yang dipaparkan dalam akhbar ni yang tak berlaku akan datang.
perjanjian yang diadakan dengan negara China lah apa dan sebagainya, pelabur-pelabur asing yang akan masuk di negeri Terengganu. Permasalahannya kerana kerajaan negeri Terengganu sendiri merupakan tidak mesra kepada pelabur-pelabur asing. Dari segi pembuatan, ada 5 sahaja awak panggil kilang yang industri untuk pembuatan. Ini merupakan nombor 2 paling rendah data Mei 2011. Bila juga melibatkan kesihatan, kadar kematian yang paling tinggi di Malaysia adalah Terengganu. 9.2% daripada 1,000 kelahiran, 9.2% merupakan kadar kematian. Ini merupakan negeri Terengganu antara negeri yang paling tinggi kadar kelahiran, kadar kematian kelahiran bayi di negeri Terengganu. Banyak sebablah faktor apa sebagainya. Dr. Liah mungkin lebih mahir bab sekitar ya. Iaitu tentang pendidikan. Kita tengok kelemahan kita lagi di Terengganu. 70% tenaga kerja di Terengganu ini masih lagi bawah level SPM ataupun ke bawah ataupun tanpa kelulusan. Berbanding dengan 30% yang mempunyai tahap diploma, ijazah pertama sampai kepada peringkat PhD dan sebagainya. Sebab itu maknanya kadar pendidikan di Terengganu masih lagi rendah. Begitu juga tentang pelancong. Kedatangan pelancong ke Terengganu. Pada 2008, 3.1 juta orang. Tahun 2009, kita ingat kau naik, dah mau suka ada. Kau turun, 2.9 juta. Tahun 2010, kita ingat kau naik sebab ada zoo. Kau turun lagi, 2.5 juta. Orang takut nak kita tengok zoo ke macam mana. Ataupun pelaburan yang dibuat ke Kenyir, gagal sebenarnya menarik pelancong. Ini permasalahan ataupun latar belakang yang kita rasakan lanskap sebenarnya di negeri Terengganu. Jadi apa yang kita cuba selesaikan permasalahan ini? Jadi kerana itulah kita menggunakan tema iaitu Terengganu Maju, Islam berdaulat dan negeri berkebajikan. Jadi untuk kita dah bagi dah slot masing-masing ini, insya-Allah kita jemput Dr. Alias untuk menyentuh tentang topik berkait dengan Terengganu Maju, insya-Allah. Sila. Masalah yang kita hadapi di Terengganu, saya nak kupas 3 isu yang menjadi masalah besar bagi rakyat Terengganu pada hari ini. Yang pertama, kemiskinan. Sehingga kita jadi orang duk main gela kita. Negeri kaya, rakyat apa kedana. Negeri kaya, rakyat miskin. Pedih dengan kita dengar rakyat ni. Dan ini yang cuba kita nak selesaikan. Kerana UMNO dah gagal nak menyelesaikan masalah ini, walaupun telah merintah lebih daripada 50 tahun di Terengganu ini dengan keadaan hasil yang begitu lumayan. Yang keduanya masalah pengangguran. Pengangguran, kemiskinan adalah adik-beradik dia. Bila dah menganggur, tak ada pendapatan, maka jadilah miskin. Maka ini juga masalah pokok yang mesti diselesaikan oleh mana-mana kerajaan yang nak mengambil alih pemerintahan dalam negara, khusus di Terengganu ini. Dan yang ketiga, masalah kemunduran. Terengganu menyumbangkan hasil petroleum yang begitu besar kepada kerajaan pusat, tetapi kita dianak cirikan. Kereta api orang lain ada belakang, kita tak ada lagi. LRT pun kita tak ada, monorail pun kita tak ada. Lebuh raya tu pun baru nak buat, tak siap-siap pun lagi. Hospital, itu sebab kematian bayi tinggi. Hospital kita tak cukup. Kadar doktor dengan pesakit kita 2,225, orang lain 1,500. Ini keadaan dianak tirikan oleh kerajaan pusat. Sebab apa? Kerana lemahnya pimpinan UMNO Terengganu. Tak ada power langsung. Sebut sekali lagi, bahaya. Ini tak ada power untuk menarik projek-projek balik ke negeri Terengganu. Sedangkan kita menyumbang hasil pada pusat begitu besar. Ini pokok yang berlaku dalam negeri kita. Oleh itu, kita perlu buat perubahan. Dan apa perubahan yang akan kita buat? Kita nak memajukan negeri kita ini. Nak memajukan negeri Terengganu bersama-sama dengan rakyat Terengganu, insya-Allah. Dan apa konsep maju yang kita nak bawa? Kita tak mahu gunalah kepala otak kita sendiri. Ada orang kata syok sendiri. Kita akan guna indeks sama yang digunakan oleh peringkat nasional dan juga peringkat dunia. Ada main dah kampung-kampung, main dunia dah ni. Sama dunia pakai indeks komposit pembangunan, DCI, Development Composite Index. Yang keduanya, dunia juga pakai indeks pembangunan insan, HDI, Human Development Index. Oh, tak faham, tak apalah. Nanti saya terang. Oh, penipala, tak faham. Okey, tak apa. Apa yang sebenarnya kriteria pokok? Dia ada lebih kurang 40 kriteria untuk menilai negeri itu maju ataupun tidak. Kita malam ni saya nak fokus pada 4
kriteria pokok. 4 ciri-ciri pokok yang kita kena tahu. Yang pertama ni. Apa lagi? Yang pertama kita akan nilai dari segi GDP per capita. Gross product. GDP, gross domestic product. Ataupun keluaran dalam negeri kasar per capita. Tadi sebut tadi. Terengganu daripada 27 jatuh pada 19,000 per kepala pendapatan rakyat di Terengganu secara purata. Dan ia makin menurun. Ini keadaan yang sangat berbahaya. Menunjukkan kadar kemiskinan akan bertambah. Yang kedua kita pakai ciri yang kedua adalah taraf kesihatan. Disebut taraf kematian, life expectancy rate. Apa ni? Jangka hayat juga hendak dikira. Kita Terengganu jangka hayat 69 tahun. Maknanya seseorang beranak hari ini dijangka purata 69 matilah. Negeri lain dah 70 lebih sampai 80. Terengganu masih lagi mundur dari segi jangka hayat. Status kesihatan kita rendah lagi. Yang ketiga dari segi taraf pendidikan. Saya sebut tadi masih ramai hanya taraf SPM. Minta maaf lah yang ada SPM tu. Sedangkan kita sekarang ni paling kurang nak peringkat ijazah pertama. Yang keempatnya dari segi infrastruktur, kemudahan asas. Semuanya Terengganu ketinggalan dalam 4 ciri yang disebutkan ini. Ini yang akan kita fokus. Sebab itulah kita merancang program-program utama ini untuk menyelesaikan masalah ini, untuk mencapai fokus yang kita nak beri pada rakyat pada malam ini. Yang pertama sekali, ini saya skip, ini segila juga. Kita ada 7 program utama yang kita laksanakan untuk negeri Terengganu sekiranya kita diberi mandat untuk merintah negeri Terengganu lepas pilihan yang ke-13. Pertama, saya sebut ini asas pokok yang paling penting. Koridor pelancongan pesisir pantai. Dah nak guana gak koridor pelancongan pesisir pantai. Kita akan naik tarafkan jalan raya kita daripada Kemaman ke Besu yang sepanjang lebih kurang 250 km. Tak panjang mana? 250 km kita akan naik taraf menjadi lebuh raya ataupun semi lebuh raya. 2 lorong pergi, 2 lorong balik, ada divider. Lebuh raya lah sikit ceritanya. Tetapi yang istimewanya tidak ada tol. Kita buat lebuh raya dengan duit rakyat, tidak ada tol. Ini boleh menarik pelancong-pelancong untuk lalu ikut pantai Terengganu, menikmati keindahan pantai Terengganu sepanjang 250 km tanpa bayar tol 1 sen. Dah tu nak buat pula, dah lalu saja ke? Kita akan bina pula di sekitar, di sepanjang lebuh raya ini paling kurang 5 R&R pelancongan yang kita panggil. Maknanya setiap lebih kurang 50 km berjalan kita akan singgah di satu pusat rawat dan rehat. Bukan rawat dan rehat, dia boleh turun ke pantai untuk berkelah, untuk bersantai bersama keluarga. Kita sediakan hotel-hotel, seli-seli bajet, harga yang murah, boleh sewa ikut jam. Kalau nak berkelah pagi, awak ambillah 4 jam pagi. Awak nak berkelah petang, ambillah 4 jam petang. Awak nak tidur malam, ambil 12 jam tidur malam. Tak ada masalah. Tapi dengan harga yang rendah. Ini boleh menarik pelancong-pelancong sambil melihat keindahan pantai kita. Dia boleh berehat bersama keluarga di sepanjang pantai yang kita ada 5 buah R&R yang akan kita bina nanti untuk kemudahan rakyat dan untuk menarik pelancong. Ini akan peluang pekerjaan pada rakyat. Dan di samping itu oleh kerana ada R&R, kita perlu makanan, maka kita akan promosikan Terengganu Seafood yang kita kaya dengan makanan laut kita. InsyaAllah dengan itu kita boleh memberi peluang pekerjaan kepada penduduk setempat untuk usaha perusahaan makanan laut bagi menjayakan, bagi apa ni, memajukan R&R kita dan juga peluang pekerjaan pada rakyat kita seluruhnya. Seterusnya, oleh kerana kita mempunyai pantai yang panjang, kita melihat tadi FDI kita kurang kerana tidak ada kilang-kilang yang dibina. Industri pembuatan kita rendah kerana kurang kilang yang dibina di dalam negeri Terengganu. Oleh itu yang pertama sekali yang kita kena buat, kerana kita ada bahan asas dia, iaitu oil and gas, maka kita akan bina industri hiliran yang bersangkut paut yang berasas kepada oil and gas. Ini akan kita bina di sekitar Kemaman dan Lungun, insyaAllah. Asasnya sudah ada. Pelabuhan TSB di Kemaman pun sudah ada. Yang terbaik, air yang terdalam di dalam negara kita. Ini akan kita tingkatkan, kita pergunakan kemudahan ini dan kita akan bina industri oil and gas. Dan insyaAllah ini boleh menarik pelabur-pelabur asing yang disebut FDI, Foreign Direct Investment,
pelabur asing akan datang ke Terengganu dengan kita beri insentif dan kemudahan-kemudahan yang kita bina dengan lebuh raya yang terbaik nanti insya-Allah. Yang keduanya, kita akan bina industri perkapalan dan maritim. Ini akan dibina di Kuala Terengganu, Pulau Duyung. Satu masa dulu terkenal dengan pusat pembinaan kapal-kapal layar. Dan hari ini sudah ada dua syarikat, dua industri, kita panggil apa? Kita panggil kilang yang membina kapal, iaitu oleh MSEC dan juga K-Marine. Tapi hari ini hidup segan, mati pun tak mau. Kerja-kerja sedang dibuang. Ada yang K-Marine dah berapa lama tak bayar gaji pada pekerja dia. Kerana tidak ada usaha kerajaan negeri Terengganu untuk memajukan perusahaan perkapalan kita di Kuala Terengganu. Dan kita ada pakar yang sudah bersedia untuk bersama dengan kita untuk memajukan industri perkapalan dan maritim di Pulau Duyung insya-Allah. Kita ada pakar, dia orang yang bertanggungjawab. Dulu masa kita merintah, dia pernah merancang, memberikan kertas kepada kita untuk melaksanakan projek ini. Tetapi oleh kerana UMNO rampah duit kita, sekat dekat pusat, MITI tak bagi masuk pelabur asing, maka terbengkalai hasrat kita. InsyaAllah lepas ini kita dapat kuasa, kita akan bina kembali yang kita sebut sebagai industri perkapalan dan maritim di Pulau Duyung insyaAllah. Jangan sebab saya orang Pulau Terengganu nak bangun Pulau Duyung, itu tempat yang paling berpotensi. Seterusnya, mesti balik. Di Besut sekarang sudah ada, ia boleh taman ilmu. Di sana kita akan bina pusat pendidikan berasaskan Islam. Buat satu universiti baru. Dalam manifesto kita menjadikan sebuah universiti yang berteraskan kepada Islam. InsyaAllah akan dapat kita bina di Besut. Dan di sana boleh kita menghidupkan peluang-peluang pekerjaan si kita orang Besut pula. Maknanya kita ada daripada kemaman, oil and gas, di Kuala Terengganu, pelabuhan, perkapalan, maritim, dan di hujung sekali ada pusat pendidikan mereka antarabangsa insya-Allah. Oleh kerana setiap perusahaan besar memerlukan tenaga mahir, maka kita akan mewujudkan paling kurang 10 pusat latihan untuk anak-anak muda yang lulusan SPM, tak berjaya masuk universiti, masuk pusat latihan kita, dah lulus, mereka boleh bekerja di oil and gas ke, di perkapalan ke, ataupun di universiti yang kita ada insya-Allah. Dan dia juga setiap kawasan, setiap daerah yang kita ada untuk menampung banyak penduduk, kita akan buat bandar lestari, bandar terancang yang mengandungi penduduk sekitar 10,000 orang. Setiap bandar dia jangka 10,000 orang. Di sana di pusatnya masjid, kita ada pasar raya yang lengkap, taman perumahan, pasar raya dan pasar besar, kemudian ICT, pusat latihan dan kemahiran, lot-lot perumahan, sekolah rendah dan sekolah menengah. Setiap bandar lestari yang akan kita bina yang boleh menampung paling kurang 10,000 orang rakyat. Dan seterusnya, saya nak sebut peluang-peluang pekerjaan yang akan dapat kita bina daripada projek-projek yang kita rancang ini. Ini yang orang nak dengar. Pembangunan untuk memajukan negeri. Habis rakyat ada peluang pekerjaan tak? InsyaAllah. Ini peluang pekerjaan yang kita janji 17,000 peluang pekerjaan. Ini boleh keluar lebih daripada 12,000. Boleh keluar 20,200. Lebuh raya pesisir pantai, paling kurang projek dia memerlukan 1,000 orang bekerja. Rakyat restoran seafood di 5 tempat, 1,000 orang bekerja. Industri hiliran oil and gas, 2,000 saya nyangka. Industri perkapalan dan maritim, 3,000 paling rendah. Pakar dia kata dia boleh mencecah sampai 5,000 orang. Universiti Islam di Besut 1,500. Tamat sekolah rendah dah di Universiti Islam. Tamat sekolah menengah agama rendah di setiap don, agama di setiap daerah. Ini boleh lebih kurang 3,000 pekerjaan kepada rakyat kita. Pusat latihan dan kemahiran 1,500. IKS dan kilang baja lupa nak sebut tadi. Satu lagi rancangan kita lah di bawah Haji Mahyudin lah kot, untuk bina industri kecil dan sederhana antara kilang baja untuk tanam untuk petani dan juga kilang makanan haiwan untuk penternak. Maka dengan sendirinya harga sayur kita akan rendah, harga lembu, kambing yang menggunakan makanan juga akan rendah, kerana kita boleh beri baja dengan harga yang rendah, kita boleh beri harga makanan haiwan dengan harga yang rendah, maka kita akan boleh mendapatkan hasil dia dengan harga yang rendah juga insya-Allah. Ini boleh beri peluang kerjaan paling kurang 3,200 orang. Dan 8 buah bandar lestari boleh memberi peluang pekerjaan pada 2,000 orang dalam bentuk perniagaan dan sebagainya. Dan jumlahnya saya anggarkan 20,200 peluang pekerjaan dapat diwujudkan. Ini dapat menyelesaikan 3 perkara.
Pertama, dapat mencapai indeks GDP. Keluaran dalam negara kasar sebab orang dah kerja belaka dah. Yang kedua, dapat meningkatkan infrastruktur. Sesebut tadi, lebuh raya. Dan yang ketiga, dapat kemudahan asas pendidikan. Pendidikan kita di universiti dan juga sekolah-sekolah yang kita bina, sekolah agama. InsyaAllah. Satu tertinggal. Bagaimana nak menambah jangka hayat? Lifespan. Maka kita rancang satu tawaran yang sangat istimewa, ialah untuk beri kemudahan kesihatan rawatan percuma di semua hospital negeri Terengganu, ward kelas 3. Maknanya rakyat tak ada piti pun. Jangan takut nak pergi hospital. Mari ke hospital, berobat awal-awal. Sebab kerajaan negeri Terengganu akan tanggung kos cas kelas ketiga, termasuk cas ward RM3 sehari dan juga cas rawatan average-nya saya kira RM100 seorang bila masuk ward. InsyaAllah ini akan kerajaan negeri akan tanggung. Sebab hospital bawah pusat, nak bagi percuma tak boleh, sebab di bawah pusat. Kalau pusat kita mengatakan dia nak percuma, Alhamdulillah. Kalau tak bagi pun rakyat Terengganu, dengan hasil royalti yang kita ada, kita mampu untuk bagi percuma dengan kerajaan negeri akan bayar. Faham tu? Kerajaan negeri akan bayar. Orang tak percaya ke saya dah kira di sini. Tak faham tak apa. Hospital kita ada berapa? Kita ada Besut, kita ada Setiu, kita ada Kuala Terengganu, Ulu Terengganu, Dungu dan Kemamang. Ada 6 buah hospital. Jumlah katilnya adalah 1,200 je. Jumlah katil ward kelas 3. Penggunaan katil, maknanya satu ward tu tak penuh semua. Penggunaan katil 80%. Maka yang ini salah. Yang atas ni sebenarnya salah order print. 1,500. Jadi BOA dia 1,200. Jadi purata pesakit setahun dah 110,400 orang. Ini sebab 4 orang ni average masuk ward 4 hari seorang. Charge ward RM3 sehari, purata kos rawatan RM100 seorang. Maka jumlah yang kita kena tanggung hanyalah sekitar, mana? Tak ada tubik sini. Sini. RM12,354,000 sahaja kerajaan negeri kena tanggung. Zoo, Kerajaan Mak Said beri 20 juta setahun. Mosongkap 20 juta setahun. Takkanlah untuk rakyat yang sakit tak boleh keluar 12.354 juta. Ini perkara yang tidak mustahil. Dan dengan itu insya-Allah rakyat Terengganu akan mudah mendapat rawatan yang terbaik yang akan diberikan oleh hospital yang sedia ada. Itu saya rasa untuk bahagian saya pada malam ini. Saya akan menyentuh 2 bidang utama sebagai tambahan pada apa yang telah dibentang oleh sahabat saya tadi, iaitu berhubung dengan negara berkebajikan. Hari ini persepsi masyarakat bahawa negara atau negeri berkebajikan ini ialah di mana kerajaan memberi apa-apa bantuan, sumbangan, duit, wang, barang dan sebagainya kepada rakyat. Tetapi kita ingin mengubah persepsi masyarakat ni daripada menjadi masyarakat yang meminta-minta kepada masyarakat yang berlumba-lumba untuk memberi kebajikan. Oleh sebab itu kita ada 3 bidang utama untuk menyumbang ke arah kebajikan ini. Yang pertama, tanggungjawab sosial korporat atau Corporate Social Responsibility, CSR. Yang keduanya, keprihatinan sosial awam atau kita panggil Public Social Responsibility, PSR. Dan yang ketiganya, tanggungjawab kerajaan. Jadi bagi yang pertama, tanggungjawab korporat, kita akan menggalakkan syarikat-syarikat korporat yang berjaya, yang membuat untung puluh-puluh juta, ratus juta, yang mendapat projek-projek kerajaan negeri, yang mendapat peluang-peluang meniaga yang besar di negeri Terengganu. Jadi kita akan minta supaya syarikat-syarikat korporat ini memberikan tanggungjawab sosial korporatnya. Di antaranya ialah pengagihan bantuan makanan asas kepada rakyat. Jadi tanggungjawab ini bukan saja dipikul oleh kerajaan, tetapi syarikat korporat yang berjaya dan negeri mestilah menyumbang kepada rakyat dalam bentuk pembahagian bantuan makanan asas ini. Yang keduanya, kita akan minta syarikat-syarikat yang berjaya yang mengauk keuntungan yang besar ini
juga menyumbang dari segi kesihatan dengan menyediakan khidmat kesihatan ke kampung-kampung. Khidmat kesihatan bergerak untuk berjalan ke kampung-kampung untuk memberikan khidmat kesihatan kepada rakyat yang terbanyak. Dan yang ketiganya, untuk menubuhkan Taman Sinar Cemerlang untuk menempatkan anak-anak golongan yang tidak berkemampuan. Mungkin satu ketika nanti akan banyak anak-anak yang berjalan merata-rata tengah malam, yang tak balik rumah, yang menjadi kutu malam, yang lepak merata-rata, yang tidur di wakaf dan sebagainya. Maka kita akan minta supaya syarikat yang berjaya ini dapat menyediakan satu rumah ataupun satu Taman Sinar Cemerlang untuk membantu keluarga-keluarga yang tak mampu menanggung ataupun yang mempunyai anak-anak yang terbiar ini, supaya diberi didikan dan pengawasan yang secukupnya. Sesuai yang saya hormati dan kasihi sekalian. Dan tanggungjawab kedua ialah tanggungjawab awam, yakni kita akan menggalakkan orang awam yang berjaya, yang mempunyai harta, yang mempunyai kewangan yang berlebihan, supaya mereka ini juga menyumbang kepada negeri kita ini. Sebagai contoh misalnya, mereka mengambil anak yatim, menaja anak yatim untuk bersekolah, 20 orang misalnya, ataupun memberi apa-apa juga kebajikan kepada rakyat Terengganu ini, menyumbang kepada rakyat. Dan kita dari kerajaan akan beri pengiktirafan, akan memberi sanjungan, memberi satu pengiktirafan atau penghargaan kepada mana-mana individu atau masyarakat yang menyumbang untuk membantu golongan yang saya sebutkan tadi. Mungkin kita boleh beri penghargaan dalam bentuk mengabadikan namanya dalam nama-nama jalan, atau mencadangkan supaya diberi anugerah-anugerah ataupun pingat-pingat dan sebagainya, sebagai insentif kepada mereka-mereka yang menyumbang kepada masyarakat ini. Dan yang ketiganya, iaitu sumbangan kerajaan sendiri kepada rakyat, di mana dasar merakyatkan ekonomi bagi memastikan rakyat mendapat manfaat secara langsung daripada aktiviti negeri, di mana kita akan beri keutamaan kepada rakyat tempatan untuk mendapat manfaat daripada aktiviti ekonomi negeri. Keutamaan kepada rakyat negeri, anak negeri Terengganu, supaya anak negeri Terengganu ini tidak tercicir atau terpaksa berhijrah dan sebagainya. Jadi keutamaan akan diberi kepada anak negeri Terengganu ini. Yang keduanya, kita akan bagi insentif kepada keluarga miskin yang menjaga keluarga uzur atau kronik. Kerajaan akan beri insentif kepada mana-mana keluarga yang menjaga anak-anak yang uzur atau yang berpenyakit kronik. Dan yang seterusnya, kerajaan akan memberi cuti bersalin tidak terhad kepada 5 orang anak. Kalau hari ini mana-mana ibu bersalin melahirkan anak 5 orang, dapat cuti bersalin gaji penuh. Tapi kalau anak ke-6, dia akan kena bayar potong gaji apa-apa cuti yang dia ambil selepas bersalin anak ke-6 dan seterusnya. Jadi kita akan mencadangkan, kita menawarkan pada rakyat, mana-mana ibu bersalin yang melahirkan anak lebih daripada 6 juga akan mendapat hak gaji penuh dengan cuti bersalin. Seterusnya, saya akan menyentuh berkenaan dengan miskin tegar. Berdasarkan statistik yang kita dapat daripada unit perancang ekonomi, bagaimana miskin tegar di Terengganu ini sangat ramai. Iaitu kalau mengikut garis panduan yang disebut oleh EPU, bahawa mana-mana isi keluarga, mana-mana isi rumah yang mempunyai pendapatan kurang daripada RM460 dikategorikan sebagai miskin tegar. Dasar statistik yang ada ini, kita tengok bahawa Terengganu jatuh tempat kedua paling ramai yang mempunyai isi rumah miskin tegar ini, iaitu kira-kira 8,300 keluarga yang berada di bawah
miskin Tegar ini. Iaitu kalau kita ambil purata, lebih kurang 1,000 keluarga bagi satu parlimen. Sama ada ianya secara kebetulan ataupun dirancang. Kalaulah 1,000 keluarga, kita andaikan suami isteri ada 3 anak, maknanya satu isi rumah mempunyai 5 orang pengundi. Dengan lain perkataan, satu parlimen ada 5,000 undi di kalangan miskin Tegar di Terengganu. Apa yang menghairankan kita, bagaimana kerajaan Terengganu membelanjakan hampir 2 bilion bajet setiap tahun, tetapi masih mempunyai 8,000 keluarga lebih yang miskin Tegar di bawah RM460. Miskin Tegar ini maksudnya satu isi rumah yang mempunyai pendapatan tak mampu untuk membeli makanan secukupnya. Sebab itu kita tengok dalam negeri Terengganu kita ada kedapatan anak-anak rakyat negeri Terengganu yang hari-hari makan biskut. Ada yang duduk dalam rumah kotak. Ada yang duduk dalam kandang kambing yang disiarkan oleh akhbar dalam beberapa bulan ini. Inilah di antara golongan miskin Tegar yang ada di Terengganu kita ini. Kita mencadangkan beberapa pendekatan untuk mengurang atau menghapuskan miskin Tegar ini, insya-Allah. Di antaranya kita akan melantik pegawai Cawangan Kebajikan Rakyat CKR 2 orang bagi setiap mukim yang akan membuat lawatan ke rumah, ke pintu-pintu. Kita kena pasti 8,000 keluarga ini, dan kita akan lantik orang ini bertanggungjawab untuk pergi mengambil Cawangan, mengambil tahu, supaya 8,000 keluarga ini dapat menyelesaikan masalahnya dengan bantuan dan khidmat, nasihat dan sebagainya daripada pegawai Cawangan Kebajikan Rakyat yang akan kita lantik di semua 80 mukim seluruh negeri Terengganu. Yang keduanya, kita akan memperkukuh dan memperluaskan peranan tabung Darul Iman. Yang selama ini tabung Darul Iman ini mendapat sumbangan daripada anak-anak syarikat, kerajaan negeri dan juga individu. Kita akan tambah dengan geran kerajaan negeri untuk memperkukuhkan tabung Darul Iman, dan kita akan perluaskan fungsinya untuk membantu rakyat negeri Terengganu yang memerlukan. Dan yang akhirnya iaitu dasar merakyatkan ekonomi dan memberi dan skim khas kepada rakyat miskin, iaitu kita akan mewujudkan skim-skim khas, peluang-peluang berniagaan, peluang-peluang bercocok tanam, peluang menternak. Kita akan mengutamakan rakyat awam, rakyat, dan bukan mengutamakan korporat-korporat besar daripada luar. Sebagai contoh, satu projek Kaprima, projek ternakan kambing, kerajaan Terengganu membelanjakan 26 juta kepada beberapa orang korporat. Akhirnya gagal, wang hilang, kambing mati. Jadi kita akan mengutamakan rakyat awam supaya projek ini turun terus kepada rakyat, bukan kepada korporat-korporat yang besar ini yang akan mengauk keuntungan ataupun mengauk modalnya tanpa memikirkan tentang kejayaan satu projek. Saya kira itulah sikit sebanyak dengan masa, kengkangan masa yang ada. Sekarang kita ada satu lagi tema, iaitu tentang Islam berdaulat. Jadi tema kita 3, Islam berdaulat, negeri berkebajikan, Terengganu maju, Islam berdaulat dan negeri berkebajikan. Yang pertama, Islam dan syariah akan menjadi dasar dan teras kepada semua agenda pemerintahan bagi menjamin Terengganu lebih adil, telus, berkesan dan berkat, insya-Allah. Sebab UMNO ni tak ada istilah berkatnya. Sebab itu kerana ada ketelusan, kepimpinan dan sebagainya, tidak ada isu rasuah dan sebagainya lah. Jadi insya-Allah asas ini sudah kita letak pada Pilihan Raya 1999, iaitu meletakkan rojokan utama negeri Terengganu adalah Al-Quran, hadis, ijma' ulama' dan qiyas mu'tabar. Dan inilah akan menjadi teras insya-Allah sampai kepada peringkat bawahan. Islam merupakan teras yang merupakan penduduk negeri Terengganu 96.9% merupakan dari kalangan Muslim, insya-Allah. Yang kedua, mengamalkan konsep syura dan muafakat dengan memikul tanggungjawab dan amanah secara ta'awun dalam semua peringkat, antara kaki tangan, pegawai kerajaan, ahli politik, masuk juga merupakan antara ejen-ejen di seluruh masyarakat yang memikul amanah sebagai
khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kita akan mengutamakan pembinaan insan dengan masyarakat yang bebas daripada gejala sosial dan maksiat. Kita tahu bagaimana peningkatan kadar jenayah. Saya sebut tadi kadar anak luar nikah tahun 2010 saja Terengganu melahirkan 674 orang. Jadi kita rasa permasalahan yang merupakan antara asasnya adalah kehilangan dasar dan juga trust kepada manusia insan itu sendiri bagi kita sebagai seorang Muslim, iaitu meninggalkan arahan perintah daripada Allah SWT. Dan juga kita mesti dasar dan teras membangunkan masyarakat bertakwa dan harmonis tanpa diskriminasi agama, bangsa dan etnik. Dan ini juga berlaku dalam negeri Madinatul Munawwarah yang Islam merupakan minoriti, berbagai-bagai bangsa, kabilah, warna kulit, agama dan sebagainya duduk di bawah negeri yang disebut oleh Allah Ta'ala baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Dan inilah merupakan asas yang menjadi pegangan kita bersama. Dan juga melahirkan pemerintah dan pentadbir bebas daripada gejala rasuah, ketidakadilan, diskriminasi dan penyalahgunaan kuasa. Dan inilah merupakan melibatkan kepimpinan bermoral yang merupakan amanah dan tanggungjawab kita. Dan insya-Allah kita yakin dengan kepimpinan PAS dan juga Pakatan Rakyat, insya-Allah kita akan mencapai matlamat ini. Jadi dari segi agenda pelaksanaan di mana melibatkan pentadbiran, antaranya adalah pelaksanaan syariah. Dan ini perkara ini tiada masalah lagi di Terengganu, sebab pada tahun 2001-2002 kita telah meletakkan asas ini, iaitu hudud, qisas dan juga ta'zir. Dan juga memperkasakan institusi hizbah yang cuba dipadamkan oleh UMNO Barisan Nasional. InsyaAllah hizbah inilah merupakan yang menjaga dalaman kepimpinan, ahli politik dan sebagainya, supaya berjalan dengan telus dan tidak terlibat dengan perkara-perkara mungkar dalam kepimpinan dan pemerintahan. Juga mewujudkan institusi pelaksanaan syariah di semua peringkat. Dan juga yang terakhir iaitu melibatkan pendidikan. Memang sah sebab itu kos setiap pemerintahan negeri ataupun negara, kos pendidikan merupakan kos yang tinggi. Untuk melahirkan insan, manusia kita ini, antaranya adalah memperkasakan institusi masjid dan surau sebagai ejen pendidikan dan perubahan masyarakat. Yang kedua, mewujudkan pusat pemulihan secara Islam bagi menyelesaikan permasalahan sosial dan masyarakat. Khususnya beberapa kes adalah penyakit, antaranya isu penyalahgunaan dadah dan sebagainya. Sebab Terengganu ni merupakan antara negeri yang tertinggi juga, iaitu 10,000. Kita ada rakyat 1.16 juta, 10,000 terlibat dengan kes dadah. Dan kita ada orang panggil masih lagi dalam kes-kes mahkamah ataupun dalam pusat rawatan dan sebagainya, hampir 3,000 lebih yang masih lagi terlibat dengan 3,266 yang melibatkan pemulihan dalam komuniti masyarakat kita. Jadi ini merupakan masalah kronik kepada rakyat, dan inilah merupakan tanggungjawab kerajaan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mengikut UMNO, dia kata 2010 merupakan tahun bebas dadah, tahun sipar dadah. Kita Terengganu kata bukan sipar, berspa-spa, kau manyuk. Ini tahi orang UMNO tinggal, kita kena basuh ni. Dan juga menggembalikan kegemilangan Terengganu sebagai pusat pendidikan tersohor di Nusantara, sebagaimana zaman Tok Kupaluh, Tok Seduyung dan sebagainya. Dan juga memastikan rakyat Terengganu mendapat pendidikan secara percuma dan berkualiti. Sebagai seorang ayah, tanggungjawab pendidikan anak itu merupakan tanggungjawab ibu bapa. Bila tengok rakyat Terengganu ni, pendidikan dia dah merupakan tanggungjawab negeri dan negara, dan tidak sewajarnya negara, pemerintah berniaga pendidikan dengan rakyat dia sendiri. Itu antara yang merupakan latar belakang permasalahan dan juga tema manifesto kita. Jadi kita tengok ada 10 tawaran buku jingga. Jika sekiranya kita sepakat seluruh Malaysia mengundi Pakatan Rakyat, dan insya-Allah kita ke Putrajaya, dan inilah manifesto yang dijanjikan, yang merupakan 10 tawaran pertama yang ditawarkan oleh kerajaan pusat Pakatan Rakyat, insya-Allah. Kita tengok dulu satu persatu. Yang pertama itu masukkan ISA.
Walaupun kita tengok dia sebut dah mansuhkan ICA, tapi masih lagi beberapa orang yang baru ni ditangkap dengan akta yang lain, tapi sebenarnya hakikatnya sama dengan ICA. Itu kita menjanjikan supaya permasalahan ICA ini tidak akan timbul lagi selepas Pakatan Rakyat memerintah di Putrajaya. Dan juga reformasi SPR, SPRM, Guaman dan PDRM. Hapuskan tol. Tol ni lama-lama banyak sangat bang. Jadi tolong gitu je rakyat. Ni. Kita menjadi tanggungjawab untuk menghapuskan tol. Yang juga merombak struktur subsidi. Imbuhan perguruan 500 bulan. Menghapuskan ICA dan juga menaikkan royalti minyak 20%. Kita kerajaan Terengganu. InsyaAllah akan dapat 20% kalau Pakatan Rakyat memerintah Putrajaya. Saudara tahu berapa 20%? 8 bilion saudara. Dan kita merupakan antara negeri Terengganu yang kaya, dan insyaAllah rakyat akan dapat manfaat. Tapi kalau kita sokong UMNO Barisan Nasional, agak kedacing tu apa hai awak dia. Daripada royalti sekarang tinggal wak ihsan. Dan hak rakyat Terengganu ni dikhianat oleh pemimpin UMNO Barisan Nasional sendiri. Kita akan mewujudkan Suruhanjaya selesai pendatang asing tanpa izin. Ini dah apabila tekanan rakyat. Sekarang kita tengok apa yang berlaku di Sabah. Dan Dr. Mahathir sendiri mengaku dia melakukan kerja-kerja khianat ni. Yang ketiga, yang seterusnya itu menjadikan air hak rakyat. Wi-Fi percuma. Ni orang muda ni bang. Nampak handphone smart, internet ada. Tengok pada toreh tangan piah-piah, buat gaya je. InsyaAllah bila kita mengatakan Wi-Fi percuma, dan insyaAllah boleh gunakan, manfaatkan. Kita akan batal balik Federal Plantation yang sekarang ini menjadi isu bagi syarikat FGVH, yang hari ini rugi. Ini merupakan pengkhianatan Najib dan juga sekutunya, isu sama. Jadi ini merupakan asas tawaran Pakatan Rakyat, dan kita biasa dengar tentang buku jingga ni. InsyaAllah kita harap kita dapat gemblengkan kekuatan untuk menawar Putrajaya. Seterusnya ada tambahan yang disepakati oleh Pakatan Rakyat yang ditawarkan berdasarkan permintaan rakyat. Yang pertama, hapuskan PTPTN. Kita tahu bahawa anak-anak kita masuk universiti 30,000, 40,000. Keluar universiti sudah menanggung hutang. Kita mendesak dan Pakatan Rakyat menawarkan untuk menghapuskan PTPTN dan akan ditukarkan kepada beasiswa. Dan maknanya rakyat tidak akan membayar, dan kerajaanlah yang menanggung tanggungjawab kerajaan untuk memberi pendidikan percuma kepada rakyat. Menurunkan harga kereta. Sebab Malaysia ni hampir 300% cukai adalah harga kereta dah cukai yang diambil oleh kerajaan. Berbanding dengan Thailand, Indonesia, negeri-negeri lain, bahkan kereta Malaysia kita dijual negara lain di luar lebih murah daripada dijual di Malaysia. Sebab apa? Ni kerajaan tukar kekoh. Jadi kalau kita beri kuasa lagi pada dia, macam ni lah semua. Tapi kalau kita ingin melihat perubahan, manfaat yang kembali kepada kita, insya-Allah ni harga kereta akan diturunkan. Harga minyak. Dan kita tahu ada kaedah-kaedah sampai hari ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim cabar debat dengan Najib pun tidak disambutnya, antaranya adalah isu untuk menurunkan harga minyak dan pendidikan percuma. Dan ini merupakan panggil tawaran daripada Pakatan Rakyat jika memerintah Putrajaya. Baru ni kita Negeri Terengganu, Badan Perhubungan Kepas Negeri Terengganu telah melancarkan 10 manifesto awal yang kita lancarkan di Itkon Muluk, di Ta'dili Suluk yang kita adakan di Hulu Terengganu, Kuala Berang. Saya peringatkan kembali, jangan kita jadi macam mudah lupa. Jadi kita peringat kembali secara sepitar lalu. Antaranya yang pertama, pengecualian cukai pitu rumah kediaman. Ini kita sudah buat pada tahun 1999, 2004. Hari ini bila UMNO memerintah, dia ambil balik. Jadi kita tawarkan kembali kalau PAS memerintah Terengganu, insya-Allah kita hapuskan kembali cukai pitu. Bukan cukai rumah perkedaian. Itu kedai dia nega, dia kena bayar cukai lah. Tapi ini rumah kediaman yang merupakan tanggungjawab kita. Yang kedua, menyelesaikan isu tanah yang dirampas oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional. Kita akan kembalikan semula hak dia. Dan kalau tidak ada, kita akan gantikan tempat baru untuk menggantikan kepada mereka yang dizalimi oleh UMNO Barisan Nasional. Yang ketiga, memberi cuti bergaji kepada kaki tangan awam yang kematian suami selama 30 hari. Jadi mereka ni ada tempoh bergabung
3 bulan, tapi kita beri dulu 30 hari sebagai percubaan pertama insya-Allah, dan bagi kaki tangan kerajaan wanita saja. Orang lelaki tanya pula, dah dia tak ada cuti. Cuti apa bang, boleh nikah lalu. Ni kena ada tempoh bergabung. InsyaAllah kita beri tawaran. Yang ketiga, yang keempat, menyediakan peluang pekerjaan. Ini sudah diterangkan oleh Dr. Alias. Seterusnya iaitu mewujudkan dasar merakyatkan ekonomi serta menyediakan projek skim khas kepada rakyat miskin. Maksudnya, dan perjuangan mengembalikan hak royalti petroleum. Benda ni automatik terbatal jika sekiranya kita menang di Putrajaya. Itu yang terbaik, jalan pintas yang cepat, iaitu apabila UMNO sendiri Terengganu terik semula perbicaraan di mahkamah. Sekarang kita harap dengan rakyat mengundi dan memilih Pakatan Rakyat, insya-Allah perkara ini akan dapat dikembalikan 20% royalti kepada kerajaan negeri Terengganu. Bekalan air percuma 20 meter. Sama seperti yang diberi oleh Selangor, insya-Allah kita Terengganu juga memberikan manifesto 20 meter padu air kepada pengguna domestik. InsyaAllah kalau kapung ni pakai 15 riyal, saudara nak bayar 5 riyal saja. Semua rakyat Terengganu yang ada meter air lah. Tu hok ambil air telaga dak lah. Hok pakai meter. InsyaAllah dalam kos RM8 ataupun RM11, RM8-11 kos harga air akan diberi pengecualian oleh kerajaan jika sekiranya kita memerintah, insya-Allah. Dan kita akan menambah sekolah menengah agama negeri di setiap daerah serta memberi geran tahunan kepada sekolah agama rakyat dan pusat pengajian pondok. Melibatkan institusi tahfiz swasta dan sebagainya. Kita akan beri balik SARS sekolah agama rakyat ini per kapita yang pernah dibatalkan oleh Dr. Mahathir sendiri. Sekarang Pulau Pinang walaupun dia AP mengeta, dia bagi balik per kapita bagi SAR, dan insya-Allah kita akan kembalikan hak mereka. Dan juga satu daerah, satu sekolah menengah agama. Sebagaimana disebut tadi, yang hari ini kerajaan sudah menyerahkan kepada kerajaan pusat. Berbanding dengan Kelantan, Kelantan ada 86 sekolah di bawah pengurusan Yayasan Islam Kelantan. Jadi kadang-kadang kita malu berbanding dengan Kelantan apa yang dibuat oleh Yayasan Islam Terengganu kita. Dan yang terakhir, mewujudkan institusi pengajian tinggi Islam menggantikan KUZA yang sudah diserahkan kepada UNIZA. Ini 10 yang terakhir, dan malam ini insya-Allah kita akan mengumumkan 10 manifesto tambahan baru, iaitu jika sekiranya kita menang Putrajaya. Kita menang Putrajaya, kita menang di Terengganu ni. InsyaAllah ini merupakan tawaran kita yang terbaru, 10 tambahan kepada 10 yang telah dibentangkan lalu. Yang pertama, cas pesakit wad kelas 3 ditanggung oleh kerajaan. Itu yang disebut oleh Dr. Alias tadi. Dia kata wad kelas 2, wad kelas 1, hak tu memang free dah. Kita ni kerajaan, kerja kerajaan tanggung. Orang miskin rakyat masak terai ni kena bayar. Jadi tukar bang. Patut orang kerja kerajaan gaji mahal dah, dia kena bayar. Kita rakyat tak ada pitih ni patutnya free. Tapi terbalik. Jadi sekarang ni merupakan cas kerajaan pusat, tapi bagi negeri Terengganu, rakyat Terengganu, insya-Allah kerajaan akan tolong bayar. Yang kos dia hanya melibatkan lebih kurang 12 juta saja. Insentif perkahwinan buat pertama kali. Kahwin yang kedua dah ci. Kahwin nombor 1 saja. RN 1000 kita bagi. Laki 1000, puang 1000, boleh belaka. Dengan syarat dia kahwin rakyat Terengganu. Dah kalau mau pakat nikah dengan Sabah Sarawak, tak ada cara orang puang Terengganu. Jadi kalau dua-dua tu rakyat Terengganu, dia dapat 2000. Ni kita nak galak kahwin daripada dia merepek ngata bawa awet, baik dia kahwin bang. Kita beri 2000. Padahal dah tu akan nikah. Jangan mahal-mahal sangat. Dan kita menjaga average Terengganu ni dalam lebih kurang 6,000 saja perkahwinan setahun. Mungkin yang terakhir ada tu, yang terakhir ada sampai mencecah 10,000. Jadi kalau 10,000 baru 20 juta. Jadi kerajaan tak sayang mana anak-anak muda ni supaya dia berkahwin. Untuk kahwin yang pertama saja. Kalau nak madu 2, 3, tu mu sendiri cari penyakit, cari piti sendirilah. Untuk yang pertama saja, insya-Allah. Yang ketiga iaitu tabung pinjaman perumahan rakyat Qadru Hasan.
peruntukan 100 juta setahun. Ni Qardul Hasan ni dia kalau dia kerja kerajaan apa, dia ada pinjaman kerajaan tau. Orang tak ada boleh pinjam dengan siapa-siapa ni, macam mana? Dia kita tawarkan untuk pinjaman perumahan. Dengan 100 juta setahun, 100 juta setahun, tarupang 100 juta pula, tarupang 100 juta pula. Dengan 100 juta ni kita boleh memberi pinjaman 2,000 rumah untuk rakyat. Di samping projek-projek perumahan lain lah, perumahan negara apa tu suku, rumah rakyat tu suku ni untuk pinjaman membuat rumah. Jadi dah dia kahwin dah duduk mana? Kahwin dah sarang tak ada. Kita apa sarang insya-Allah. Dah pinjaman. Kalau kerajaan beri tanah, dah. Dia boleh jaga tanah tersebut dan insya-Allah pinjaman ni Qardul Hasan. Dia tak ada bunga, tak ada riba apa dan sebagainya. Jadi memudahkan untuk kepentingan rakyat. Dan juga pinjaman perumahan kaki tangan kerajaan. Masa PAS mengetah dulu ada riba 4%. Dia panggil cah perkhidmatan. Kaki tangan kerja kerajaan dah. Dia cah bunga 4% untuk orang panggil pinjaman kenderaan. Jadi zaman PAS kita hapus. Tapi ini insya-Allah kita akan peluahkan lagi untuk semua kaki tangan kerajaan supaya dia tanpa riba pinjaman perumahan yang dia buat. Yang keempat, kita akan memberi tabung pinjaman usahawan tanpa riba dengan peruntukan 100 juta setahun. Ni biasanya orang Melayu kita ni jual pasal minggu, jual merata ni. Tak ada sumber untuk dia berniaga. Kita menggalakkan perniagaan. Dalam Islam pun kata 9/10 punca pendapatan itu datang daripada perniagaan. Islam menggalakkan bisnes. Islam menggalakkan perniagaan. Nabi sendiri berniaga. Tapi nak niaga mana? Bersumber orang dia kewangan, modal tidak ada. Jadi kerajaan akan menawarkan secara setiap tahun 100 juta. Saudara tahu bajet yang masa dulu 2.25 bilion. Berapa peruntukan kepada pinjaman usahawan? YPU beri berapa? 1 juta saudara. 1 juta ni kalau orang kaya niaga modal dia dah 1 juta. Mampu dah. Berapa kerak boleh membantu rakyat. Jadi kita meletakkan permulaan 100 juta. Dan kalau sepanjang kita memerintah habis tahun 4 tahun, makna 400 juta yang dia boleh pusingan untuk memberi pinjaman. Khususnya kepada usahawan muda untuk melakukan perniagaan insya-Allah. Insentif untuk ujian memandu motosikal kita bagi 300. Dah kereta murah dah. Lepas tu dah nak beli tak ada, lesen tak ada. Awet ada dah ni, rumah ada. Nak beli kereta boleh beli, lesen tak boleh beli. Jadi kita bagi insentif. Kadang-kadang anak-anak kita ni bawa bendera bergedik dah, motosikal lesen tak ada. Nak apa ambil lesen mahal. Kau makin tinggi, berniaga. Jadi sekarang kita beri orang panggil insentif untuk ujian memandu kepada anak muda, iaitu RM300 bagi motosikal insya-Allah. Yang ini untuk muslimat. Hadiah ibu bersalin RM100 beserta caruman RM1,000 kepada setiap kelahiran buah anaknya yang dia akan diperolehi ketika berusia 18 tahun. Dah kahwin boleh dah. Motor ada dah, rumah ada. Dan awak sarang berapa? Zuriat apa? Kita nak ramalkan rakyat Terengganu ni 1.16 juta dak padang. Dengan pendapatan 8 bilion kita, jadi kita galakkan supaya rakyat Terengganu ni beranak ramai. Dan Nabi pun berbangga dengan beranak ramai. Saya dak dah ni kamu. Tapi pahala raya dan hari yang ke-13, 12 dah ni insya-Allah. Lepas ada yang 13, kecuali ada mak baru lah. Jadi hadiah setiap kali bersalin RM100. Cash RM100. Dan untuk anak tu kita buka caruman. Yang ini juga pernah dia buat di Selangor, dia panggil tawas. Jadi umur 18 kaki kita masuk caruman. Ketika umur 18 dia akan dapat RM1,000 untuk pengurusan dia, pembelajaran sekolah dia sebagainya. Jadi padang royalty naik Terengganu ni, anak dia boleh dah RM1,000. Mak ayah dah boleh ambil umur 18 baru boleh ambil Jangan pergi minta lalu RM1,100. RM100 je mak boleh minta. Untuk warga emas, kita ada tawarkan pencen warga emas sebanyak 600 tahun buat permulaan. Kita ada warga emas di Terengganu ni keseluruhan 65,995 orang. Setakat hari inilah kalau dah mati lagi.
Jadi kos kita lebih kurang 39.5 juta yang melibatkan kos, melibatkan orang panggil warga emas ni, insya-Allah. Dan juga pusat pemulihan dan latihan kerjaya bagi penagih dadah. Ni permasalahan sosial yang paling berat lah. Setiap kampung ada kadang-kadang penagih tegar ni. Jadi kewajipan kita 10,000 daripada rakyat Terengganu ni terlibat dengan dadah. 3,266 masih lagi melibatkan isu mahkamah apa sebagainya. Dalam pusat rawatan ada 266. InsyaAllah kita menawarkan alternatif cara Islam bagi menyelesaikan permasalahan ini. Dan yang ke-8, melupuskan hutang pinjaman pendidikan Yayasan Terengganu. Ni kabur belaka lagi. Mana ada pinjaman yayasan, kalau kita menang Putrajaya, menang Terengganu, kabur belaka pinjaman yayasan tu, kita habis pinjaman dia. Ini merupakan satu peluang kesempatan, bang. Dan untuk akan datang, setiap pelajar yang pergi ke universiti, kita akan memberi beasiswa, tak ada pinjaman dah, saudara. Ini memang hak yang sepatutnya kita dapat. Doklah pelajar universiti di Azhar, dia kerak pinjaman, bukan beasiswa, dipotong pinjaman. Tapi ini merupakan beasiswa, saudara. Berapa setakat ni kerajaan Terengganu belanja untuk beasiswa? Yayasan Terengganu meluluskan setiap tahun. Kerajaan Terengganu melalui Yayasan Terengganu pinjaman kepada pelajar-pelajar hanya 106 juta saja satu tahun. Jadi dengan 106 juta tu kita boleh tanggung percuma kepada semua pelajar-pelajar kita menyambung pengajian dia, dan juga semua hutang-hutang. Lepas pada ni kalau PAS menang Terengganu ni, dan juga Pakatan Rakyat Merata Putrajaya, dia balik tak payah-payah. Jadi kita harap semua anak-anak ni mesej mak ayah dia semua pakat ngundi PAS belaka. Kalau nangis-nangis kau mu nak bayar hutang, mu pakahlah hamno nak kata orang nanti. Kau nak bayar juga hutang. Nak bayar kau pinjaman. Kita nak tukar ke beasiswa, dia nak hutang kau. Wallahu a'lam lah. Dan yang terakhir adalah bandar lestari untuk setiap daerah. Setiap lapang parlimen ni kita buat satu bandar baru. Yang di situlah ada masjid, sekolah yang kita cadang lapang ni, IKS, perumahan semua untuk rakyat ni, dia akan berkumpul dalam setiap bandar ni yang menggunakan orang panggil bandar berdasarkan Islami, insya-Allah, dan juga dengan ICT, kemudahan ICT yang lebih hampir dengan highway yang kita lalui ini, insya-Allah kita merasakan semuanya akan merangkumi. Dan ini merupakan kos lebih kurang 250 juta satu bandar. Dan baki lagi dengan 8 bilion itu adalah untuk pelaburan masa depan. Anak-anak kita jika minyak dan gas sudah tidak ada di Terengganu, duit inilah akan merupakan pelaburan bagi generasi-generasi yang akan datang, insya-Allah. Jadi inilah merupakan tawaran baru kita. Dan insya-Allah saudara wawakan kepada semua, khususnya anak muda pengundi kita, ini merupakan tawaran terbaik manifesto untuk rakyat Terengganu yang ditawarkan oleh PAS dan juga Pakatan Rakyat, insya-Allah. Dan dengan itu saya mempersilakan Datuk Seri Tuan Guru Presiden, Tuan Guru Datuk Haji Abdul Hadiawan untuk melancarkan manifesto, gimmick manifesto tambahan dengan segala hormatnya dipersilakan. Takbir.